Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ugutan-ugutan jenayah terhadap PM10 semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi dan ini harus diberhentikan secepat mungkin, ya. Secepat mungkin. Beberapa waktu ini memang amat luar biasa. Pembenci kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memang luar biasa sekarang ini. Memang luar biasa sehingga sanggup buat apa saja untuk menyatakan bahawa mereka benci, mereka sakit hati, mereka tak puas hati. Tapi akhirnya apa yang jadi sendiri juga masalah. Padan muka. Ini saya tak kata kesian. Ini padan muka. Sebab kenapa padan muka? Kerana sendiri yang cari masalah. Okey, ada satu artikel yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Artikel yang cukup bagus untuk dikongsikan. Artikel ini daripada apa punya handphone. Artikel ini daripada Harapan Daily berkata tentang ugutan jenayah, fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada Pakatan Harapan, dilemparkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak sangat ugutan, banyak sangat fitnah yang dilemparkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi itulah, setiap kali kena lempar, setiap kali kena ugut, setiap kali kena fitnah, semuanya akhirnya terungkai dengan begitu saja. Semuanya akhirnya kebenaran tetap menang. Akhirnya yang terjilat ludah sendiri mereka yang suka memfitnah lah. Ugutan jenayah kepada PM10 lahir dari politik Khawarij. Apa itu Khawarij? Siapa yang tahu? Politik Khawarij bahaya kerana jadikan naratif akidah sebagai senjata untuk lawan musuh politik. Lepas itu kafir, munafik, liberal, akidah dan lain-lain. Paling kurang mereka panggil musuh. Mereka panggil musuh Allah, walhal hadis Nabi menegahnya. Bila akidah lawannya dianggap sesat, mereka lakukan pelbagai dosa terhadap lawan politik. Matlamat Perjuangan Islam telah halalkan kaedah dosa seperti fitnah dan kazaf. Kerja mereka bukan lagi selamatkan akidah umat Islam lain. Lebih sesat akidah lawan mereka, lebih baik untuk puak mereka raih sokongan. Bacaan Al-Quran kini tersangkut di kerongkong dan tidak lagi mampu halang mereka untuk lakukan dosa demi segera capai matlamat. Al-Quran dibaca hanya untuk serang lawan, walhal Al-Quran sedang mengelaknat pelakuan dosa mereka. Semua parti yang berlawan dengan mereka menjadi mangsa, sama ada UMNO, PKR, Amanah, DAP dan lain-lain. Ingat kembali, puncanya naratif ekstrim politik pilihan raya menjadi pertembungan Islam dan kufar. Mereka sentiasa mempunyai cara untuk perkukuh doktrin ini melalui usrah, tamrin, ijtimak, muktamar. Sebagaimana pengikut kultus lain, mereka juga selesa berada dalam gelembung itu dan sentiasa diperkuat dengan cara fikir itu. Mula dari doktrin politik,
timbulkan kebencian melampau, akhirnya bawa kepada tindakan keras, seperti ugutan bunuh yang telah berlaku sehari dua ini. Aduh, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Anda boleh baca artikel ini di mana? Anda boleh baca di harapandaily.com, harapandaily.com 1 Disember 2023. Tajuknya Ugutan Jenayah PM10, Ugutan Jenayah PM10, PMX lahir dari politik Khawarij. Okey, ditulis oleh siapa ni penulis? Oleh Ahmad Mursi. Okey. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Trending sekarang di seluruh media sosial ialah apabila mengecam dan mengkarmakan, bukan mengkarmakan, menanya semula. Trending sekarang di media sosial ialah hashtag cermin diri. Begitulah. Coba kamu komen hashtag cermin diri pertama. Kedua, hashtag tak sedar diri. Cermin diri dengan hashtag tak sedar diri. Hashtag cermin diri dan hashtag tak sedar diri. Apa yang saya maksudkan ini? Sekarang trending seluruh media sosial adalah mempersoalkan semula PAS yang nampaknya pelupa, buat-buat lupa atau sudah kena penyakit lupa ingatan. PAS dulu pernah bersama dengan kerajaan 33 bulan bersama dengan siapa bos dia? Mahyadin Mat Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang dapat gelaran Perdana Menteri gagal. Perdana Menteri gagal, Perdana Menteri Covid, Perdana Menteri vaksin, Perdana Menteri PKP, Perdana Menteri Darurat. Banyak lagi lah dapat gelaran si Mahyadin Mat Yassin. Kesian jugalah. Bukan dia mau itu gelaran, tapi dia terpaksa juga terima sebab itulah kenyataan dia. Okey, jadi gelaran dia adalah Perdana Menteri gagal. Waktu PAS bersama dengan Perdana Menteri gagal ini, Mahyadin Mat Yassin, apa yang PAS buat? Waktu Hadi Awang jadi menteri pula. Jadi yang sekarang ini jadi meme di seluruh media sosial, TikTok, Instagram, WhatsApp, semua jadi meme lah. Facebook, yaitu duta bertaraf menteri, berelaun tinggi, berpuluh ribu, tapi apakah bendanya dia buat tak tahu. Waktu itu dia jadi duta bertaraf menteri ke Timur Tengah. Entah di mana Timur Tengah dia pergi. Yang herannya, waktu itu PAS berkuasa besar betul. Menteri dia ramai, Taqiyuddin Hasan menteri, ramai lagi lah menteri. Tapi waktu itu apa orang buat? Mereka jadi tikus, jadi pendiam, tikus, jadi kerbau kena cucuk hidung. Apa yang Muhyiddin cakap dia diam saja. Apa kerajaan ni diam saja. Ada bising-bising sikit-sikit lah. Tapi bukankah waktu itu kamu ada kuasa dalam kerajaan? Sepatutnya banyak benda yang kamu boleh buat waktu itu tahu. Ini sekarang masalahnya. Bila dah jadi pembangkang, baru tiba-tiba jadi hero. Semua benda yang dia tak sempat buat, yang dia tak buat, yang dia tak mahu buat, yang dia lupa buat, yang dia pura-pura tak mahu buat, semuanya baru tiba-tiba konon perlu dibuat. Kenapa waktu kamu 33 bulan dalam kerajaan tak buat? Salah satu lagi sekarang ini yang betul-betul viral adalah apabila Perdana Menteri bersin lah pula. Ini mesti ada orang pembenci endalah. Mesti ada orang bagi aku berkat. Terima kasih, puji Tuhan.
Waktu 33 bulan itu, kenapa tak buat apa-apa? Ada satu yang video viral sekarang ini. Kamu boleh tengok di video di channel saya juga. Ada saya post sudah. Viral di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim balun kau Taqiyuddin Hasan. Taqiyuddin Hasan kena balun kau. Bila Taqiyuddin Hasan cuba untuk malukan Anwar Ibrahim, dia sendiri kena. Pak Tipas ini tak konsisten. Dia mau orang lain buat, tapi dia tak buat. Dia kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia tak buat. Macam boikot-memboikot jugalah. Banyak benda dia boikot, tapi bila perkara yang ada kepentingan untuk dia tak berani boikot. Akhirnya dia bagi dalil. Kenapa dia tak boleh boikot. Jadi tak konsisten. Sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kata kalau kalau PAS konsisten, kalau Perikatan Nasional konsisten, dia hormati. Tapi ini masalah dia tak konsisten dan tak buat pun. Lepas tu paksa pula kerajaan PHBN sekarang buat. Tapi waktu kamu tak buat pun, banyaklah benda yang dia cadangkan supaya PHBN buat. Tapi waktu dia jadi kerajaan dulu, sebiji haram pun dia tak buat. Cakap saja, mololong sana, mololong sini, bising sana, bising sini. Tapi rupa-rupanya dia sendiri tak buat apa pun. Sebiji pun dia tak buat. Dia bising saja. Dia mau jadi hero. Lepas itu ahli-ahli partinya pula yakin sangat bahawa mereka ni hero. Berani kata, berani komen-komen, berani teriak-teriak, berani kecam-kecam, berani konon mempertahankan, berani macam-macam lah dia berani di parlimen. Semua ahli-ahli dia, hebatnya kami punya MP. Tapi dia orang lupa, waktu jadi kerajaan, kenapa anda jadi macam begitu? Kenapa tidak mempertahankan? Salah satu contoh yang paling dekat ni lah Palestin lah. Sekarang mereka hentam Anwar, kata Anwar inilah, itulah, tidak tegas lah dalam isu Palestin lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat banyak perkara membantu Palestin lebih banyak daripada kamu pernah buat tahu semasa jadi kerajaan. Baru-baru ini dilancarkan lagi STEM untuk solidariti Palestin. Muhyiddin ada buat. Yang Muhyiddin ada buat, saya pun tidak tahu apa. Tapi yang ada confirm terjadi, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada kenaikan dalam cabutan khas judi 22 kali. Jawab jangan tak jawab. Taqiyuddin terdiam. Lepas tu apa lagi? Banyak lagi lah Datuk Seri Anwar Ibrahim buat untuk Palestin. Dia bawa dia punya suara sampai di PBB, sampai di recognize. Mayadin Mak Yassin mana ada tak waktu tu? Hadi Awang, duta bertaraf menteri ke Timur Tengah, entah apa-apalah. Aduh, pening. Denyut nadi suara rakyat bagaimana di channel ini. Lebih baik PAS diam saja, muhasabah diri. Kasih maju dulu tu Kelantan, buang dulu tu sampah di Kelantan itu yang sudah tabur di tepi jalan raya. Menurut satu laporan kemarin, itu sampah sudah 3, 4, 5 hari tidak pungut. Jangan harap mau urus negara Malaysia, kalau sampah di tempat sendiri pun susah mau urus. Jangan dulu, belum sesuai, belum layak untuk urus Malaysia. Jadi apa lagi? Lebih baik diam-diam. Jangan terlampau kecam orang, jangan terlampau balun orang sampai terlupa diri sendiri. Hashtag cermin diri, hashtag tak sedar diri. Kita jumpa lagi, bye-bye.